Baik, bercakap berkaitan dengan anak muda, undi 18, Luqman Haris bersama dengan skrin besarnya, touchscreen ini, ada perkongsian yang Luqman nak bawakan, terutamanya berkaitan dengan data anak muda dan sebagainya. Silakan Luqman. Ya, kita kembali ke set touchscreen Astro Awani. Topik undi 18 ni sudah diperdebatkan dengan begitu hangat sejak bertahun yang lepas. Tapi apa kata data? Iaitu tinjauan. Dan ini tinjauan yang dilakukan oleh Center for Insights in Survey Research. Dan mungkin seperti yang dijangka oleh ramai pihak, tidak ada sebarang tentangan yang signifikan kepada orang muda 18 ke 20 tahun untuk dibenarkan mengundi dan dibenarkan menjadi calon dalam pilihan raya yang seterusnya. Seperti yang mungkin kita sudah jangka, predictable, golongan umur 18 ke 35 tahun, apabila mereka ditanya, adakah individu 18 ke 20 tahun patut dibenarkan mengundi dalam PRU yang seterusnya, iaitu PRU 15, 73 mengatakan ya, hanya 26 mengatakan tidak, 1% mengatakan tidak pasti atau mereka tidak tahu atau mereka enggan menjawab. Tapi itu satu yang jelas. Satu yang mungkin kurang jelas, cerita yang menarik di sini ada, iaitu kalau kita lihat data di sini, semakin tua responden, semakin tinggi yang mengatakan ya, individu umur 18 ke 20 tahun patut dibenarkan mengundi. 36 ke 50 tahun, angkanya sama, 73% yang mengatakan ya, naik kepada 51 ke 65, termasuk warga emas di sini, 77 mengatakan ya, dan 66 tahun ke atas yang paling tinggi, 81% daripada mereka yang berumur lebih 66 tahun mengatakan ya, individu 18 ke 20 tahun patut dibenarkan mengundi dalam PRU yang seterusnya. Ini data yang agak menarik, Ehsan, ya. Dan mereka juga ditanya, apa halangan terbesar untuk golongan muda terlibat secara aktif dalam politik? Top 3-nya kita lihat di sini, kurang pengetahuan, kemahiran atau sumber 30%, tidak minat politik. Ini satu perkara yang kita banyak kali bincangkan. Orang muda tidak minat politik. 21% mengatakan itu sebab mengapa mereka tidak boleh terlibat dalam politik ini. Dan yang ketiga, tidak percaya jika mereka sertai politik ini secara aktif, mereka boleh buat perubahan yang bermakna. Dan ini juga penting, yang keempat dan kelima, 12% dan 8% masing-masing mengatakan bahawa mereka tidak akan dibantu oleh those in power, golongan berkuasa, iaitu orang muda, untuk rise, untuk naik dalam politik. Dan ada juga yang mengatakan mereka dihalang oleh golongan berkuasa yang mungkin takut mereka hilang kuasa jika lebih ramai orang muda berkecimpung dalam politik. Ini antara dapatan tinjauan. Jadi ini semua berkait rapat dengan bagaimana mereka melihat percambahan demokrasi dan perkembangan demokrasi khasnya sejak beberapa tahun lepas, kerana undi 18 adalah elemen yang penting yang akan mencorak semula persekitaran politik kita untuk bertahun akan datang. Jadi mereka juga ditanya suatu soalan dengan gambaran yang lebih besar. Adakah mereka puas hati dengan kemajuan demokrasi di Malaysia setakat ini? Dan dua timeline di sini, Oktober tahun ini dan Jun tahun lepas. Kita melihat di sini sangat tidak puas hati, iaitu biru di sini. 17% mengatakan mereka sangat puas hati dengan kemajuan demokrasi, tapi itu adalah golongan antara yang paling kecil. Kebanyakannya mengatakan mereka agak puas hati, 28% mengatakan mereka agak tidak puas hati, dan seterusnya lebih tidak puas hati daripada itu. Tapi yang menariknya adalah kita lihat pergerakan daripada Jun tahun lepas ke Oktober tahun ini, mereka yang puas hati ini semakin lama semakin berkurang, dan mereka yang tidak puas hati ini semakin lama semakin naik. Begitu juga dengan soalan ini yang ditujukan kepada mereka. Adakah negara berada on the right track, di landasan yang betul atau salah? 70% masih mengatakan ya, 83% seperti tahun lepas mengatakan tidak. Tapi kita lihat kurangan yang signifikan. Lebih sedikit orang yang merasakan bahawa negara berada di landasan yang betul, dan semakin ramai yang mengatakan tidak, negara tidak berada di landasan yang betul. Selebihnya agak negligible, mengatakan mereka tidak pasti atau mereka tidak mahu jawab. Dan ini yang paling penting sekali. Apabila mereka merasakan bahawa negara bukan berada di landasan yang betul, mereka tidak puas hati dengan perkembangan demokrasi di negara kita, mereka perlu ditanya, apa kebarangkalian anda akan mengundi dalam PRU seterusnya? Tahun lepas 62 orang cakap sangat tinggi. Tahun ini 57% kata sangat tinggi, yang agak tinggi meningkat kepada 1%, lebih kurang sama, dan agak rendah di sini, light purple, meningkat 2%. Mungkin menggambarkan bahawa orang ramai sudah sedikit muak untuk turun mengundi, dan ini adalah apa yang kita bimbangkan. Kerana jika anda semua tidak puas hati dengan perjalanan demokrasi dan sebagainya, cara yang terbaik untuk mengubah itu adalah untuk turun mengundi, laksanakan hak anda kepada rakyat, dan jangan tunggu lagi. Dalam PRU yang seterusnya,
PRU15. Kami di Astro Awani kasih membawakan kepada anda isu-isu rakyat dan suara rakyat. Malah itu selepas ini saya kembali kepada Ihsan. Baik, terima kasih Lokman. Itu dapatannya. Dapatan ini kita membentuk satu demokrasi. Demokrasi juga kita membawa kepada suara rakyat.